Okey. Jadi saya harap semuanya dapat dengar atau menghayati baik-baik lagu tadi. Syabila, are you okay? Okey, happy tak okey dah ni. Jadi saya mohon telah saya mulakan hari ini saya telah fikir macam mana apabila diminta untuk sharing pagi ni tentang amalan hidup lebih baik. Saya hanya fikir macam mana saya nak buat. Jadi pada saya sebagai seorang guru, kita adalah pejuang-pejuang pendidikan. Yang kita sentiasa memikirkan bagaimana keadaan pelajar-pelajar kita di rumah sekarang, bolehkah mereka belajar dengan baik dan sebagainya. Jadi saya harap dengan lagu itu tadi dapat memberi motivasi lah kepada kita untuk menghadapi semua cabaran yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi untuk tanpa membuang masa lagi, kita pergi kepada our business today. Kita nak tengok tentang amalan ataupun bengkel amalan PDP yang terbaik dalam atas talian ataupun remote learning. Jadi saya akan sharekan di atas. Saya harap tuan-tuan dapat lihat share slide yang saya sharekan. Kamera ada nampak tu? Boleh nampak Kak, jelaskan ni slide. Boleh nampak ya? Boleh. Okay. Jadi saya terpaksa tanya Kamila lah saya tak tanya orang lain. Saya mewakili semua yang lain. Sebab kalau saya result buat Google Meet dengan student pun, saya sentiasa akan pick seorang untuk berbual dengan saya. Sebab saya rasa tak suka dekat seorang-seorang lah. Jadi, okey. Jadi tadi kita dah dengarkan tentang rintihan anak murid kita. Mereka juga ada masalah, kita juga ada masalah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, saya ada satu analogi di sini yang saya minta rakan-rakan untuk fikirkan. Fikirkan dia berkaitan dengan COVID-19 ni ataupun perkara yang berlaku sepanjang 2020 ini. Jadi ini apa yang berlaku. Okey, ada kereta, kita bawa kereta, no problem, pakcik boleh bawa kereta. Okey, so kita meluncur jauh menuju ke destinasi dan kita bawa dengan seronok. Kemudian tiba pada Ogos 2020 kita mula mengajar budak daftar dari kereta juga, kisahlah kita buruk ke, kita baru ke, kita bawa. Kemudian kita tak boleh bawa pula, kena simulasi. Oktober 2020 kita pergi cuti, tak bagi cuti ke, tak nak bagi cuti ke, budak itu dah last cuti. Dan kita naik-naik, kita tengok kereta tak ada. Kita foto bawah, kita pusing-pusing, naikkan abang. Jadi kalau boleh saya nak minta Ustaz Saidi dekat sini. Ustaz Saidi boleh respon? Ustaz Saidi boleh pakai mic kan? Saya boleh pakai mic? Masalah mic? Oh, tak ada mic. Oh, saya teringat Ustaz Saidi ni ya. Okey, tak apa. Kita minta sebab saya SME lah yang ada dekat sini. Puan Maslinda. Puan Maslinda boleh respon sikit? Puan Maslinda ada? Okey, tak apa lah. Minta Ijah lah, Nur Asliza, Puan Nur Asliza daripada Bayu. Ya, boleh respon sikit tak analogi yang saya berikan tadi, Ijah? Mungkin ikut macam mana kita nak mengendalikan kapal terbang ni, sebab tiba-tiba kita nak bawa kapal terbang. Kena manual dia kan. Boleh ke bawa kapal terbang? Kalau sebelum lesen kereta ada kan? Kita ada. Dia kapal belum lagi. Belum lagi. Okey. Tapi buat kalau ada dalam kes terpaksa ni bawa dia kan juga. Itulah nak kena manual lah Kak. Manual. Okey. Okey, terima kasih Ijah.
Ya, jadi itulah situasi yang kita hadapi sekarang. Betul tak? Ya? Kita ada lesen kereta, selama-lama ni kita bawa kereta, ya. Kemudian tiba-tiba datang-datang kata okey, tak boleh buat pergi kelas, kena buat remote learning daripada pejabat. Okeylah, boleh lagi lah simulasi kan, ya. Okey, bila balik Oktober, boleh langsung student pun dah. Ya, jadi seolah-olah kita cikgu ni macam ni tombak-tombak kau naik dah sendiri, kau belajar lah macam mana nak naikkan, terbang dah, jangan bagi tumpas. Jadi itulah situasi yang kita hadapi sekarang. Tapi oleh kerana kita ni pejuang-pejuang pendidikan, kita memikirkan tentang pelajar-pelajar kita, kita cuba luruskan kepada kita. Okay, jadi hari ini kita nak tengok dalam slot yang saya kongsikan ini, kita nak bersukaria sebenarnya. Kita nak tengok apa itu RIA ataupun kita reflect. Kita buat refleksi tentang amalan PDP, selalu kita buat ini macam kalau kita biasa bawa kereta. Kemudian kita kena pasti untuk identify. Kita kena pasti apa yang perubahan-perubahan yang sedang berlaku di sekeliling kita. Dan kita cubalah mengubah sesuai amalan PDP yang buat. Jadi objektif kita hari ini adalah untuk RIA lah. Jadi saya akan pergi kepada general, secara general dulu, dan panel yang lain akan share nanti macam mana cara mereka mengubah sesuai amalan PDP. Baik, seterusnya kalau kita tengok refleksi lah, kita first kali amalan kita mesti refleksi amalan yang sedia ada sekarang. Ini sebagai contoh lah, kalau kita reflect pelajar kita sekarang, kita tahu tentang latar belakang dia, kita sediakan bahan, kemudian tempat, masa, no problem, orang jadual dah buatkan, TR 50, pukul berapa kita boleh pergi. Kemudian kita pun design aktiviti PDP kita, kita buatlah nak buat apa, penerangan ke, bincang dalam kumpulan ke dan sebagainya. Kemudian unit pun ada buat PKA, kita buatlah konsultasi, bagi latihan tambahan, kita buat penilaian informatif. Kalau budak-budak ada masalah disiplin ataupun tak konting ke, tak buat kerja ke, kita jumpa, kita boleh bagi nasihat, kaunseling dan sebagainya. Jadi itu adalah kita buat refleksi amalan sekarang. Kemudian untuk I kita kena identify apa yang berubah. Ini yang mula-mula. Perubahan yang paling utama adalah dari segi kita tengok sekarang pelajar kita ada kat rumah. Yang mana persekitaran berbeza dengan bilik tuturan, macam-macam lah yang berbeza. Jadi kita kena tahu apa bezanya, bahan mungkin kita ada, pelajar kita yang sama tapi tempat, masa, persekitaran mereka berbeza. Jadi kita kena buatlah remote learning ataupun remote teaching. Bila sebut remote ni, bila remote kata macam kita ada remote control lah, kita kontrol daripada jauh je. Remote daripada jauh, kadang-kala kita tekan button remote tu, dia menyala, dia tukar. Kadang-kadang dia tak tukar. Itulah cabaran-cabaran yang kita hadapi dan student kita pun menghadapi perkara yang sama juga. Ini contohlah. Cabaran belajar dari rumah. Contoh cabaran lah. Jadi bila kita buat online teaching tu, student kita bukan seorang je kat rumah tu. Ramai student kita. Adik dia pun tumpang belajar, kakak dia tumpang belajar, mak dia tumpang belajar, opah dia pun boleh tumpang belajar. Jadi itu antara cabaran-cabaran bekerja ataupun belajar dari rumah. Jadi mungkin saya nak minta sharing lah sikit daripada rakan-rakan yang kat sini. Mungkin student ada mengadu kan apa cabaran mereka belajar dari rumah. Yang lain mungkin boleh tulis kat chat. Minta Puan Azwati lah. Ada Puan Azwati kat sini? Sila respon. Ada. Okay, Puan Azwati. Ada tak student komplain ataupun mengadu masalah? Komplain tak adalah, cuma macam biasa dah 2 minggu ni data lah. Data dah habis. Lepas tu terpaksa pakai hotspot kakak ni lah, abangnya share lah.
Itulah yang utamanya, yang first lah problem dia orang. Yang dari segi adik-beradik kacau tak adalah lagi buat masa ni. Belum masuk Hmm. Terima kasih. Terima kasih Puan Azwati. Okay, Puan sama. Azliza kata tempat kongsi laptop. Kemudian Puan Azliza tadi komen yang mereka kena membuat kerja rumah, dia beban kerja dekat rumah mereka kena hadapi sambil belajar sambil jaga adik ya. Okay. Dan daripada line tak okey kata cik data problem itu banyaklah masalah-masalah mereka, masalah-masalah rumah tangga dan mereka juga terpaksa tanggung bersama bila mereka belajar daripada rumah kan. Okey. Alright, jadi ini itu cabaran-cabaran pelajar ya. Kita juga ada cabaran juga kan ya? Cabaran dari segi bahan macam mana kita nak sediakan ya, supaya sesuai pada student kita ya, macam mana kita nak kalikan masa atas talian macam-macam lah. Kita tengok tu yang pengarah kita ada kata kalau lalu tu tengok semua pensyarah bercakap seorang-seorang kan, cakap seorang-seorang kan, tapi masa tu kita berhadapan dengan student kita. Jadi macam mana kita nak bagi feedback kepada pelajar tugasan-tugasan atau tentang performance mereka ya. Jadi masalah pelajaran yang student tak faham macam mana dan sebagainya ya. Jadi itulah cabaran-cabaran yang kita hadapi lah ya dalam mengendalikan remote teaching ni atau pembelajaran daripada jauh lah ya. Ke ada siapa-siapa yang nak kongsi cabaran-cabaran lain mereka hadapi bila buat remote teaching? Boleh, silakan. Siapa-siapa? Mungkin Muhammad Fikri Anwar. Muhammad Fikri Anwar daripada unit mana ya? Adakah? Ada. Muhammad Fikri daripada unit mana ya? Unit fizik. Unit fizik. Oh, yang Anwar. Ya, okey. Ya, saya. Ada apa cabaran Anwar dalam remote teaching ni? Cabaran biasanya cabaran yang saya hadapi cabaran internet. Internet lah, itu saya teknikal lah. Saya teknikal. Itu je lah setakat macam Setakat ni. yang lain tak ada lagi. Oh, tak ada lagi. Okay, boleh atasi lah maksudnya kan? Alright. Boleh. Okay. Ya, ini orang-orang baru ya, masih lagi betul. Kita tanya orang yang lama. Orang lama ni, ustaz saya dia kata pelajar tertidur. Pelajar tertidur masa ajar ke ataupun dia tertidur langsung tak bangun pagi? Okey, mungkin kita minta Puan Haizan kot sebagai pensyarah lama untuk kongsi sikit apa masalah dalam PDP remote teaching ni. Masalahnya kalau macam kelas pagi saya, pelajar saya kadang-kadang semua yang masuk lah, kemudian ada yang belum makan. Lepas tu waktu dia pula dia macam kata kelas lepas saya, contoh lepas saya account maths, maksudnya jangka masa dia rehat tu tak ada. Maksudnya saya kata ya masa yang jadual yang diberi tu agak bagi saya padat lah ya. Dan selain daripada tu lah masalah-masalah yang pelajar keluar sekejap, madam kami nak pergi kedai contoh macam tu lah. Belum makan. Antaranya macam tu lah, tidak ada semua yang masuk. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Haizan. Jadi saya rasa itulah ya. Setelah pelajar sedang drive, saya pun ada juga ustaz macam tu ya. Masa tu dia tengah drive tapi dia kata sebab tu opah dia jatuh jadi dia kena bawa pergi klinik. Tapi saya kata tak payahlah, jangan ikutlah, fokus pada opah je. Jadi itulah itu kita punya cabaran-cabaran ya. Kalau kita tengok dekat chat room ya, ramai juga yang respon ya. Sikit kali menghadapi komputer lama, jadi kita akan sentuh lah. Jadi perkara ini kita kena ambil kira lah. Masalah-masalah pelajar kita kena ambil kira, dan masalah kita sendiri pun kita kena ambil kira lah. Ya. Jadi kita dah identify all the changes that is happening around us kan. Jadi kita kena ambil kira dan kita kena adapt. Ya, kita kena ambil ubah suai ya. Saya baca juga tu Hanani kata pelajar tiba-tiba minta berhenti nak angkat kain. Dia orang ada tanggungjawab juga kat rumah kan ya. Nak masak nasi, nak jaga adik dan sebagainya. Okay, so
whatever it is, we have to adapt. Jadi kita kena sentiasa bagi student kita hadapi pelajar, mereka hadapi masalah, kita pun ada masalah. So we have no choice, we have to adapt. Then how we want to adapt sebagai lecturer, fokus kita adalah kepada pembelajaran pelajar. Kita kena ubah ataupun semak semula, ubah suai perancangan pembelajaran dan cuba fikirkan apa lesson plan yang paling sesuai untuk pelajar kita. Ya. Baik. Jadi inilah core-nya, ya. Bila kita dah kena pasti core-nya macam mana sekarang. Jadi akan memfokus nanti kepada bagaimana kita nak menghasilkan satu lesson plan yang sesuai untuk remote teaching. Jadi ada beberapa elemen, ya. Balik semula bila kita nak buat lesson plan, balik semula. Excuse me, minum je. Cuba kita tengok dulu apa yang berkesan. Mungkin apa yang kita amalkan sebelum ni, sebelum online berkesan pun kan. Ya? Kita boleh teruskan dan apa yang kurang online, jadi kita boleh buat refleksi. Kemudian step yang kedua kita tengok apa kita kena fikirkan tentang belajar. Ya, online ni mestilah ada gadget, mesti dah ada alat, ada handset tak? Ada komputer tak? Ada laptop tak? Ya? Student kita at least ada handset. Masalah internet tu memang problem lah. Kalau di negara saya ada share dalam kita punya Google Classroom tentang yang berlaku di Chicago Public High School. Mereka memang provide handset untuk ataupun laptop untuk pelajar-pelajar mereka. Ya? Sekolah lah, kaya lah kan. Tapi kita itulah akses internet ni kalau di negara-negara membangun. Kalau kita tengok hierarki Maslow, dia kata keperluan asal tu, internet tu dah jadi keperluan asal mereka. Bukan hanya makan, minum, rumah saja. Ya? Jadi fikirkan juga tentang persekitaran rumah lah, mereka sedang belajar di rumah. Jadi itulah kalau mereka kena angkat baju sekejap tu fleksibel lah. Tapi kena ingatkan mereka cuba apa kalau tengok dah gelap tu pergi angkat baju cepat-cepat kan. Okey. Jadi fokus kedua kita fikirkan tentang pelajar dan barulah kita design kita punya lesson plan. Of course kita kena tengok apa hasil pembelajaran yang diletakkan dalam CS kita, ya, apa isi kandung dan aktiviti, kemudian macam mana kita nak communicate dengan pelajar, ya, supaya ada student engagement dan akhir sekali kita lesson plan kita. Cuma approach ni mungkin kita kena berbeza lah, ya. Jadi cuba kita lihat satu-satu. Ada siapa-siapa nak respon sebelum saya teruskan lagi? Okey ke so far? Syamila? Alhamdulillah semua okey Kak. Tak cepat sangat ya? Tak okey. Okey, saya minum sekejap boleh? Boleh silakan Kak. Alright. Baik. Jadi kalau tuan-tuan puan pun nak minum, silakan minum ya. Kita minum secara maya, masing-masing minum, makan ya, sambil dengar pun boleh, santai-santai. Alright. Jadi kita tengok dulu ya, kalau kita nak tengok hasil pembelajaran dan isi kandungan dan aktiviti. Ini biasa kita rujuk pada CS. Jadi first thing, hasil pembelajaran memang kena capai, ya, isi kandungan memang dah ditetapkan. Mungkin kita kena ubah sesuai dari segi aktiviti. Ini kita kena mapping. Mappingkan antara hasil pembelajaran isi kandungan dengan aktiviti yang sesuai yang mereka boleh lakukan secara online. Yang kedua penting di sini adalah chunking. Chunking maksudnya kita satu topik ya, banyak ya, hasil pelajarannya kata ada 5, kita kena asing-asingkan ya. Mana yang pelajar boleh belajar sendiri, mana yang perlu bimbingan kita. Sebab ini ada kaitan dengan
sama ada kita nak buat dia, kita nak ajar dia secara sinkronus ataupun asinkronus. Segerak, saya tengok dalam bahasa Melayu dia panggil segerak dengan tak segerak. Adakah kita nak ajar secara live, secara online dengan mereka, ataupun kita bagi dia orang boleh tengok, contohnya kuliah sekarang kita bagi dalam bentuk YouTube, dia orang tengok sendiri. Jadi itu yang kita kena cangking lah sekarang. Mana yang mereka perlu belajar bimbingan kita ataupun boleh belajar sendiri. Kemudian dari segi pengurusan masa lah. Pengurusan masa ni dia ada kaitan dengan screen time online dan offline. Okay, dalam Google Classroom saya dah sharekan juga tentang manual belajar dari rumah yang mana ditetapkan oleh KPM untuk 3 jam. Screen time student 3 jam sehari. Screen time maksudnya bukan maksud dia belajar 3 jam sahaja, tapi masa dengan kita nak screen time dengan dia tu mesti ada 3 jam lah. 3 jam bukan dengan kita seorang, dengan semua yang ada dalam jadual dia. Jadi kalau kita kelas kita, saya dah tanya dengan hari tu Cik Fizaril ada bagi minggu lepas bila dia bagi khusus kepada kami, saya ada tanya dengan beliau di UPSI macam mana amalannya. Dia kata kalau benda tu 3 jam dah jadi screen time dia 1/3. Jadi macam itulah. Dia jadi 1/3 saja screen time. Yang lain tu kita kena design kita punya isi pembelajaran supaya pelajar boleh belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi kita tengoklah maksudnya adakah 2 jam dalam masa tutorial kita tu sekarang kita nak 2 jam tu online dengan student. Itu yang kita kena design sekarang. Dalam masa 2 jam, per jam kita screen time, berapa jam mereka offline, buat kerja sendiri, kemudian kita kena online semula dengan mereka. Itu yang kita kena ubah suai dalam lesson plan. Dalam Google Classroom saya ada sharekan juga satu contoh tentang virtual station. Which is very good idea. Saya sendiri akan cuba untuk implement dalam kelas di mana kita bagi guideline kepada student. We have different stations. Bila masa dia kena jumpa dengan kita, maksudnya jumpa ni online lah, screen time. Bila dia kena buat kerja sendiri, bila dia kena berbincang dalam grup, semua dibuat secara online. Okay. Jadi itu tentang hasil pembelajaran, isi kandungan dan juga aktiviti. Perkara yang kita kena fikirkan bila kita design our lesson plan. Lesson plan. Okay. Perkara yang kedua yang kita nak tengok sekarang adalah mengenai komunikasi dan student engagement. Tadi kita baru plan. Kita plan dari segi isi pelajaran, aktiviti dan tercapai, macam mana nak capai hasil pembelajaran yang kita dah tetapkan. Okey, sekarang macam mana kita nak communicate dengan pelajar? Itu juga kita kena fikirkan. Jadi saya dalam research saya, saya baca-baca, saya tengok, the first and foremost, in this kind of situation, sebagai pensyarah, kita kena sentiasa make ourselves available to the students. Sebelum ni pun kita macam tu juga, student masa kelas, lepas kelas dia WhatsApp kita, okay, walaupun mereka berada di rumah, mereka akan rasa be present. Kita kena sentiasa ada dengan mereka dan juga be human lah. Be human ni kenapa pula kita bukannya jadi robot. Macam itulah sometimes kita ni apabila kita terlampau nak selesaikan kita punya syllabus, kita nak sampaikan pada student, sampai kita terlupa sama ada student kita mampu ataupun sekarang dalam keadaan mereka kekangan yang ada, tu yang kita terlupa tu. Itu yang saya sebutkan juga di sini, be human. Jadi komunikasi yang baik dengan student adalah komunikasi yang terancang dan berstruktur.
Tu Ustaz, jangan don't be animal. Kalau translate tu rasa macam tak sedap bunyi dia Ustaz kan. Okey. Terancang dan berstruktur maksudnya sini bila kita kena beritahu student kita ya, bila kita nak online ya, dan bila ada biar setiap minggu tu ada strukturnya lah, jadi student kita ni dia boleh expect dah what's going on dalam kelas kita ya. Selalu kalau kita kata okey, kita buat Google Meet dulu, kita tanya student apa khabar semuanya, kemudian kita bagi dia kerja, and then kita kata okey, kita offline dulu, dia buat apa yang saya suruh dalam setengah jam. Okey, kemudian kita kata alright, online lagi ya. Setengah jam lepas tu kita online untuk bincang, kok dia ada masalah, kemudian kita bagi dia satu lagi ya, tugasan ya. Macam itulah. Jadi kalau kita ada yang berstruktur, jadi student can expect ya, what will happen in our classroom. Itu yang terancang struktur. Jadi kalau tak terancang dengan struktur, kadang-kadang student pun pening kan. Dia dah tunggu untuk Google Meet, tiba-tiba kita WhatsApp kata buat kerja sendiri dulu. Jadi itulah kalau boleh ada konsistensi lah dalam kita punya komunikasi dengan student ya. Jadi dalam komunikasi mudah dipahami ya. Okay, dan of course mudah dicapai. Bahan-bahan yang kita nak share dengan pelajar tu kita kena fikirlah kat mana kita nak letak dalam Google Classroom, sama ada dalam platform-platform yang lain ya, ataupun share dalam WhatsApp dan sebagainya. Apa juga cara yang kita gunakan dengan budak student kita, pastikan dia mudah dicapai. Dan boleh capai, semua orang boleh capai. Ya. Di sini mungkin ada berbeza lah dari segi bahan pengajaran kita ya. Komunikasi kita ni telah mendorong kepada self-directed learning sekarang. Ya. Dulu bahan-bahan mungkin kita boleh bagi je dalam bentuk soalan sebab kita akan bagi instruction dalam kelas ya. Tapi sekarang kita dah tak bagi instruction dalam kelas. Kita offline, kita punya screen time kita terhad. Jadi kita kena bagi satu bahan yang mereka boleh ikut ya, langkah demi langkah yang mana mereka boleh belajar sendiri. Ya. Dan apa alat ataupun yang sesuai ni bergantung kepada platform yang ditekan ya. Saya faham kalau di Perak ni semua insyaAllah lah semua pensyarah-pensyarah dah mahir dah menggunakan macam tools yang ada Padletnya, apa lagi jadi hebatlah ya. Dan kena ada juga elemen flexibility di sini. Jangan terlalu rigid sangat ya, sebab kita kata tadi student kita ni ada masalah. Kalau kita kata okey, first saya memang online dengan you all ya, tiba-tiba student seorang ni kata saya dalam kereta ni tak boleh tak ada bawa bahan ya. Jadi kita kena fleksibel lah, mungkin dalam keadaan tu dia memang terpaksa keluar ya. Contoh saya lah, student saya minggu lepas kata yang taupah dia jatuh kan. Jadi kita kena supportive dan kita kena get back to her ada masa yang sesuai pula ya, supaya dia tak tertinggal. Okay, jadi the whole focus of communication with the students ni adalah tentang student engagement. Saya guna student engagement ni, apa yang dalam bahasa Melayu dia ya. Kalau engagement ni kita tengok kamus tunang kan. Dia keterlibatan pelajar. Kita nak student kita engage, maksudnya dia buat apa yang dia sepatut buat. Ya, sama ada masa online ataupun masa offline ya. Jadi kalau mungkin ya, alangkah dalam kelas bila kita mengajar pun kadang-kadang dia buat kerja lain, betul tak? After ini masa offline ya. Kita duduk bercakap dekat sini, dia tengah meluk ekonomi. Dia marahlah pula orang ekonomi ya. Contohnya. Jadi dia tak engage lah dengan apa yang kita ajar. Okey, saya tengok Cik Siti Farahiah dah muncul tu, saya ambil masa. Sekarang lah, Ustaz tengah buat apa tu Ustaz? Saya kata. Tak apa, saya baik sangka, saya selalu berbaik sangka pada student dan
dengan peserta pun saya baik sangka lah ya. Sebab kita ni multitasking. Boleh Ustaz, makan pun boleh, nak drive pun boleh, tak ada masalah. Okey. So last kali penilaian dan maklum balas ya. Okey, kita dah design kita punya hasil pembelajaran, aktiviti, kita dah jumpa dah cara komunikasi yang berkesan supaya student kita engage kan. Last kali kita janganlah shock sendiri. Kita kenalah buat penilaian, tak dapat maklum balas daripada student ya. Tercapai hasil pembelajaran. Ya, kita rasa dia online, kita rasa dia buat dah kerja kita. Tapi bagaimana kita nak ukur pencapaian hasil pembelajaran? Kalau dulu kita bolehlah tanya, kita boleh suruh pesan, ya, terus dapat. Ya. Jadi sekarang kaedah tu penilaian pentaksiran masih kena buat, ya. Tapi macam mana caranya sekarang? Ya. Di pentaksiran formatif dalam kelas masih lagi buat, mungkin cara ni berbeza, mungkin kita kena buat atas talian kan, Google Form lah, macam-macam lah ya. Dan penilaian berterusan, adalah baru-baru ni isu boleh ke buat PSPM dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita kena fikirkanlah kaedah-kaedah lain. Contohnya di luar negara, mereka ada reflektif pembelajaran di mana student dia menilai ataupun dia membuat reflektif dalam pembelajarannya dia sendiri. Di situ kita dapat lihat sama ada dicapai hasil pembelajaran atau tidak. Okey, bila kita dah buat penilaian, contoh kuis dan sebagainya, tahulah macam mana nak mengajarkan mereka meniru dan Okey, jadi itu 3 perkara yang saya dah sentuh tentang bila kita perkara-perkara yang kita kena consider, kita kena ambil kira apabila kita design, kita punya plan dalam keadaan norma baru ni. Ya. Sebagai rumusannya, yang penting adalah student engagement. Apa maksud student engagement? Kita buat tak apa yang dia sepatutnya buat. Maksudnya dia ada meaningful learning. Bila meaningful learning, maksudnya dia boleh amalkan apa yang belajar. Ya, hasil pembelajaran sampai. Ya, dan boleh kita buatnya sebagai rumusan kita fokus kepada pembelajaran, belajar, kita kena sesuaikan bahan, sesuaikan aktiviti dalam norma baru, ya, masa dan persekitaran, kadang persekitaran alat yang mereka ada, akses net mereka macam mana, kita kena fikirkan. Walaupun kita kata itu bukan masalah aku kan, dia masalah kita, dia masalah belajar kita, dia adalah masalah kita. Sebab pembelajaran dan pengajaran tu tak boleh dipisahkan. Okay, dan yang paling utama adalah prinsip of equity. Ya, kita tak nak ada pelajar-pelajar kita yang tercicil. Contohnya, Cik Fizari tu ada sharekan pelajar-pelajar mereka di Sabah, even ke post bahan-bahan, ya, post bahan-bahan dan sebagainya. Dia tak ada, memang tak ada dah, tak ada cara dah, ya, nak beronline mereka. Ya, jadi saya tak tahulah kita ni ada hadapi masalah macam tu tidak ya. Untuk alhamdulillah untuk kelas saya tu tak ada lagi lah masalah tu ya. So far dalam 2 minggu beronline dengan mereka semuanya ada. Lambat sikit, sekejap-kejap left tu biasalah kan ya, tapi tak ada yang tercicil lah insya-Allah. Ya. Jadi kita dalam keadaan macam ni kita sentiasa kena pantau pencapaian dan bimbing mereka, especially yang lemah tu. Ya, yang nak belajar tu tak ada masalah lah. Macam biasa, kamu juga macam dalam kelas kan. Ya? Jadi jangan sampai yang lemah tu, ya, yang perlukan bimbingan tu langsung tercicil. Ya, jadi kita dalam keadaan macam ni, kita memang kena lebih supportive lah. Ya, kadang lebih daripada mak dia lah, mak bapak dia. Ya, bangunkan potensi pelajar. Bangunkan potensi ni maksudnya jangan kita hanya tumpukan kepada akademik saja, ya. Kita bagi nasihat-nasihat, ya. Selalu bertanyakan tentang semayang ke tidak, ya.
sebab tentang adab sopan, sentiasalah kita ingat-ingatkan mereka. Ya, jadi sebab yang kita nak bangunkan tu bukan hanya akal mereka saja, budi dan juga jiwa. Okey, jadi setakat tu yang saya boleh kongsi untuk hari ini. Kalau ada apa-apa nak tanya, anda boleh tanya dan tentu saya boleh jawab. Yes, Puan Syamilah. Ya, okey Kak Raida. So, Q&A, kalau ada soalan boleh ajukan, dan jika ada soalan daripada YouTube Live, mungkin Encik Syakirin boleh tolong bacakanlah soalan-soalan daripada YouTube. Salam. Oh, Ah, ah, okey. Kita kumpul soalan di akhir nantilah. mm-mm. Okey, baik. Terima kasih Puan Rohaida atas taklimat itu tadi. So, daripada mula taklimat daripada Puan Rohaida tadi, saya memang sangat-sangat tersentuhlah dengan lagu tu. Sebenarnya dah lama dah tak ada lagu yang memberi jiwa lah pada kita sebagai seorang guru. Kadang-kadang belajar tu tahu guru, tapi mungkin hati guru tu dah lama makin kurang, makin kan. Kita tak feeling dengan jiwa pelajar. Tadi tu macam kita tahu bahawa kita ni guru, kita adalah seorang pejuang. Walau apa tu situasi yang berlaku, kita dalam situasi sekarang, PDP atas talian ni bukan lagi satu cabaran sebenarnya. Dia dah jadi satu keperluan dah. Sebab fasa cabaran tu kita dah lepas dah. Masa awal PKP dulu kita melalui fasa cabaran, dan pada waktu tu kita sendiri macam tak yakin bahawa kita mampu buat. Dan sekarang ni mungkin satu kejutan, kita semua mampu buat dengan baik. Dengan apa yang dah ada sekarang, semua berjaya berkelas atas talian, dan pelajar pun boleh belajar baik. So far untuk kelas saya tak ada masalah besar. Pelajar boleh terima pembelajaran secara atas talian. Mungkin dari segi teknikal itu kita tak dapat nak tambah baik lagi, maka kita tambah baik dari segi kita punya PDP saja. Dan apa yang tadi saya suka tentang kita dengan keadaan situasi sekarang perlu lebih supportive, lebih fleksibel dengan pelajar. Dan rasanya kita sudah cukup mahir dah. Jadi bengkel untuk hari ini kita nak tengok dalam banyak-banyak teknik PDP online ni, apakah yang terbaik dan memberi impak yang besar kepada pelajar. Jadi seterusnya saya meneruskan untuk slot yang kedua, iaitu dengan menjemput, dengan mempersilakan Cik Faraya binti Cik Umar untuk menyampaikan taklimat bengkel. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, jelas sangat. Okay, sekarang saya nak share skrin ya. Saya rasa saya tak tunjuk kamera kot, saya segan sikit. Okay, dalam Tak boleh. Kita mungkin ada yang belum kenal lagi Cik Farahia. tak Pengaras. nampak tak ada gambar sikit. Gambar tidak menggambarkan apa-apa. Okey, teruskan. Okay, tak apa ya. Sebelum saya start, kita nak relax dulu. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah pada Kak Rohaida, Puan Rohaida SNE daripada Perkawanan yang sudi membantu Jawatankuasa Digital Classroom untuk yang terbaik PDP dalam talian. Okey. Dan sebagai mukadimah, saya nak tunjukkan satu video YouTube dan dua video YouTube. Okey, suara tak dengar kejap ya. Alright, alamak suara tak dengar. Sekarang dengar ke tak dengar? Okey, terima kasih. Alright. Okay, saya nak tunjuk video YouTube. Video YouTube ni adalah kompilasi gambar-gambar yang pensyarah daripada seluruh kuis matrikulasi send dalam Matric Drive.
So itu adalah video pertama. Ini adalah video yang kedua pula. Tadi video kita yang ni nak menunjukkan di mana pelajar di rumah. Okey, so sedikitlah gambar saya minta daripada pelajar-pelajar kelas tutorial saya. Okey, so just kalau kita selalu fikir keadaan kita boleh tengok jugalah keadaan pelajar. Ada pelajar memang ada tempat belajar yang sangat bagus, tapi ada pelajar yang duduk menggunakan meja Jepun, ada pelajar ada laptop, ada pelajar yang tak ada laptop. Dan selalu pada red zone ada pelajar kita daripada kawasan PKPB yang mana diorang dalam satu rumah tu ada dan tapi ada yang pelajar kita yang bertuah waktu siang cuma mereka yang ada kat rumah so tak ada gangguan. Tapi ramai juga yang pelajar daripada zon merah PKP yang ada gangguan daripada adik-beradik. Okey. So sebenarnya saya tak akan bercerita tentang amalan PDP terbaik dalam talian. Saya cuma akan cerita apa yang peserta-peserta TOT perlu lakukan. Okay. So, just nak refresh balik. Ini dah dimaksudkan oleh moderator, tapi kita punya objektif ada 3. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pensyarah. Yang kedua, menyebarluas dan berkongsi amal terbaik PDP. Dan yang ketiga, menggalakkan pembudayaan penggunaan digital dalam PDP oleh setiap pensyarah. Okay. Dan ahli panel kita sebelah tadi adalah Puan Rohaidah binti Abdul Ghani dan kemudian akan disusuli oleh Puan Indra dan juga Puan Ain Niza. Okey. So tentative program. Sekarang slide yang kedua. Dan ini adalah QR code untuk pendaftaran khusus. QR code ni cuma untuk peserta-peserta live sahaja. Okey, jadi mohon rakan-rakan dan edarkan pada peserta yang tak join secara live. Okey. Dan seterusnya, okey, tentang bengkel. So, bengkel kita sebenarnya ada 3 cycle. Hari ini adalah cycle pertama iaitu bengkel TOT. Okey, so bengkel TOT adalah dijalankan pada 30 hari bulan 10, 2020. 3 orang setiap wakil unit dan wakil unit ini dipilih oleh ketua unit. Kami personally request wakil unit daripada pensyarah-pensyarah yang berpengalaman dan boleh menggunakan digital tools. Okey. Jadi peserta-peserta ini akan menghasilkan satu outcome lesson plan amalan terbaik. Jadi nanti dalam unit 3 wakil tu akan berbincang untuk nak buat satu lesson plan amalan terbaik. Okay, contoh lesson plan ini akan diterangkan oleh Puan Indrani dan juga Puan Ain Niza. Okey, Puan Indrani akan bagi satu contoh untuk amalan tutorial, manakala Puan Ain Niza akan bagi satu contoh untuk praktikal. Okey. Dan nanti untuk guideline kita akan gunakan lesson 5E. Lesson plan macam-macam boleh sebenarnya, tapi untuk bengkel ini kami sangat galakkan menggunakan lesson plan 5E supaya kita boleh bergerak
secara bersama-sama. Okey. Dan lesson plan tersebut perlu di-upload ke Google Classroom selewat-lewatnya 4 hari bulan 11. So kenapa 4 hari bulan 11? Sebab 5 bulan 11 kita akan ada second cycle iaitu bengkel amalan terbaik PDP Online, dan bengkel ini adalah untuk semua pensyaratan Indrani dan juga Puan Ainiza, tetapi semua wakil-wakil unit. Okey. So wakil-wakil unit, setiap unit akan membentangkan lesson plan mereka. Okey. So that kita sebenarnya Puan Indrani dan juga Puan Ainiza dia kongsi berdasarkan subjek dia. Dan sebenarnya itu bukan sahaja itu sahaja dua amalan terbaik. Saya rasa tuan-puan kita dah melalui daripada semester awal minggu pertama pembelajaran online. Jadi saya yakin tuan-puan pun ada banyak idea untuk dikongsikan bersama rakan-rakan college. Okey. Dan jadi untuk cycle yang kedua, bengkel amalan terbaik PDP online, kita punya mekanisme akan jadi macam ni. Tuan-puan akan online tempat masing-masing menggunakan Google Meet dan linknya adalah sama juga, kita akan pakai Google Classroom juga. Okey. Dan masa pembentangan adalah 10 hingga 15 minit. Okey. Dan ada masalah tentang bengkel ni, perlukan maklumat lain. Tuan-puan boleh update ataupun tanya dalam WhatsApp group dan juga Google Classroom. Okey. Cycle ketiga adalah ID peringkat unit. Okey, yang ini tuan-puan boleh berbincang dengan ketua unit macam mana nak buat ID peringkat unit. Okey. Kalau perlulah, kadang-kadang kalau unit kita memang kecil, ada unit yang macam ekonomi memang ada 5 orang kan. Yang itu boleh juga kan. Ataupun tengok keperluan, kalau perlu untuk buat ID peringkat unit, silalah buat. Tetapi tuan-puan, 33 orang ahli bengkel toy ini dilantik untuk menjadi trainer. Okey. So far ada soalan tak? Okey. Okey, so ini adalah Google Classroom. Okey, Google Classroom ni adalah di mana kami letak semua bahan. Okey. Ini adalah print screen. Sekejap ya, saya nak buka Google Classroom. Okey. So ini adalah kita punya Google Classroom. Okey, bengkel amalan terbaik, anjuran digital classroom. Okey, yang ini kalau dia akan ada notice bila ada ni upload bahan, tapi kalau nak tengok dekat stream agak serabut, jadi tuan-puan boleh tengok dekat classwork. Okey, dia dah satu folder untuk hantaran lesson plan, dan slide satu adalah bahan-bahan daripada Puan Rohaidah. Tuan-puan kalau skrin tu kecil, tuan-puan boleh zoom ya kalau pakai headset. Okey, kemudian untuk slide 2 adalah slide saya. Saya kongsikan lesson plan 5E, butiran-butiran tentang lesson plan 5E. Dan lepas tu slide 3 adalah bahan-bahan daripada Puan Indrani. Dan slide 4 bahan-bahan daripada Puan Ainiza. Okey. Dan yang terakhir ini adalah panduan menghasilkan digital teaching. Ada 2 bahan sebenarnya. Satu Padlet dan satu Jamboard. Kami kongsikan sebab Padlet dan Jamboard ni adalah apps yang bagus untuk buat collaborative learning. Sebab sekarang ni yang kebanyakan saya buat, saya bagi kerja tu saja buat masing-masing, jawab tutorial masing-masing, jawab pasir masing-masing. Mereka tak dapat berbincang dengan kawan-kawan. Jadi menggunakan Padlet dan juga Jamboard ni sebenarnya diorang boleh belajar secara kolaboratif. So untuk itu kejap saya nak share satu link Jamboard. Okey. Kejap ya, saya letak link ni. Okey. Sekejap. Ctrl V. Tak apa, 29% bateri tu sangat lama lagi. 29% ni boleh tahan sampai petang. Okey, tuan-puan boleh klik tak pada Jamboard tersebut? Ada link dekat chatbot. Okey.
Okey, cuba tuan-puan pergi. Sekejap sekejap salah bot. Right. Okey, kejap. Saya tak jumpa saya punya. Okey. Okey. So ini adalah Jamboard. Jamboard ni satu benda yang sangat menarik. Kalau tuan-puan boleh, kalau dekat handset ada tanda pensel di bawah, boleh tekan tanda pensel tersebut. So kita boleh tulis, okey. Contohnya saya nak tulis contoh apps untuk pembelajaran segera. Contohnya adalah Google Meet. So pelajar boleh conteng, okey. Dan kalau macam pelajar tu cakap tulisan saya buruk, okey, tulisan saya buruk, dia boleh buat ni, nampak tak ada AA, bila tekan dia akan text handwriting kepada text. So saya boleh pilih yang ni. Contohnya saya buat lagi contoh apps yang boleh digunakan untuk pembelajaran segera seperti okey, Kahoot. Okey. So dia akan tukar jadi tulisan yang cantik. Okey. Dan kita boleh padam. Yang ini semak ni boleh padam. Okey. Dan kalau macam nak type juga, kita tak nak daripada handphone, kita tak nak tulisan buruk, kita nak type. Boleh juga. Okey. So contoh yang seterusnya adalah untuk pembelajaran segera. Seperti quiz. So tuan-puan, saya bagi tuan-puan masa 3 minit ataupun 2-3 minit. Boleh tak tolong bagi contoh apps yang boleh digunakan pembelajaran segera. Dan ada lagi satu saya nak minta tuan-puan tulis contoh apps untuk pembelajaran secara tidak segera. Okey. Saya bagi masa 1 minit, 2 minit, 3 minit untuk tuan-puan cuba beri jawapan. Sebab ini kita boleh buatkan sebagai collaborative learning dan boleh meningkatkan engagement pelajar dengan kita. So ada dua, boleh tengoklah saya aktifkan dua tu. So yang pertama dan juga yang kedua. Tuan-puan boleh tekan dekat atas. Okey, so saya menunggu jawapan sebab tuan-puan kalau tuan-puan klik pada link je, tuan-puan automatik pergi dan tulis jawapan. Dia boleh nak tulisan. Seronok tak? Seronok kan? So kalau untuk kita punya kelas collaboration, nak menggalakkan budak-budak pelajar kita buat collaborative learning, kita kan macam soalan tutorial tu, kita boleh assign seorang pelajar, snap jawapan dia untuk masuk dalam Google Jamboard ni. Lepas tu nanti kita boleh minta kawan yang lain untuk semak. Dan kalau jawapan dia tak betul, kita minta kawan yang lain untuk bagi jawapan dia. Yang ni kalau kita ada 5 soalan tutorial, kita boleh tambah slide. Yang ni soalan yang pertama, soalan yang kedua, soalan yang ketiga, kita boleh letak question 3 and then question 4 for example. So, alamak, buruknya tulisan ni sampai dia pun tak perasan. Okay, question 4 for example. Okay. Okay. So kita boleh ni lah. Kalau macam okay lagi yang bestnya dia boleh upload. Boleh upload, pelajar nak snap jawapan dia boleh upload daripada ini. For example saya ada jawapan, saya tak ada jawapan sekarang. Tapi macam ni okay. Use photo. So pelajar boleh scan jawapan dia. Best tak? So daripada situ kita boleh cakap, kita boleh tulis saya dekat sini. Good. Okay. Kejap saya kiri. Ini kalau nak buat kartun.
Okey, saya nak tak mau ni. Okey. Okey, tak apalah. Dia nak tukar juga. Good. For example. Ataupun kita boleh tulis kalau kita tak nak tulis stiker pun boleh. So dia akan jadi menarik bila pelajar itu share dia punya jawapan. Dan Jamboard ni tak hilang. Jamboard ni kalau kita letak dalam kita punya Google Classroom, dia akan save lah. Dan pelajar dia akan save juga dekat pelajar punya Google Drive. Okey. Nampak tu, saya dah nampak dah ramai yang mencuba. Kalau guna, dia boleh lah kalau pelajar tu tak ada handphone, kalau pelajar tu nak pakai guna desktop, laptop ataupun handphone semua boleh. Okey. Farah, Ya saya. kalau macam yang tulis yang type tu, dia tak boleh nak padam ya Farah? Ya, dia tak boleh padam dan dia tak ada, tapi dia ada undo. So undo tu kalau kita buat salah, kita undo je lah. Okey. Okay. So kalau macam Padlet, dia masalah kita cuma boleh buat free je Padlet. Tapi lepas tu kalau nak free, kita ada requirements yang kita kena penuhi. Kita kena invite orang lain untuk join Padlet. Tapi untuk Google Jamboard adalah infinity. Maksudnya kita boleh buat sebanyak mana kita buat. Macam kita buat PowerPoint, macam mana kita buat Google Docs, mana pun tak apa kan. Dan kita punya drive tu sangat besar. So senang je dan kita boleh organisekan kita punya Jamboard ni dalam Google Classroom. Kak Julia need access. Kalau need access tu sebenarnya saya dah buat open dah. Tak, maksudnya dia bukan Kak Julia, dia ada dalam Google Classroom ke tak ada? Sebab saya tak sure yang boleh yang dalam bukan Google Classroom join tapi saya dah buat open editing. Okey. Email personal boleh. Tapi kalau nak guna bagus kita guna MOEDL tu. Okey. Link boleh je lah. Yes, personal boleh. Okey. Ada tak lagi? Tapi masalah ni jawapan saya tak ada siapa jawab lagi. Macam mana saya nak buat collaborative learning? Dekat sini ada apps yang boleh digunakan untuk pembelajaran segerak, Padlet. Wow, nice. Quizzes, Kahoot, My Mister. And dan sekarang ni ada quizzes yang baru tu, quizzes lesson, sangat best. Okay. Yang ni boleh buka ya. Yang ni tak ada lagi peserta kita jawab. Tapi dah penuh dengan gambar. Okay, so apalah saya jawab sendiri dah ya. Contoh apps yang boleh digunakan untuk pembelajaran tak segerak. Jamboard ni pun boleh guna untuk pembelajaran tak segerak. Kita buka link, nanti budak pelajar anytime boleh masuk kita punya link Jamboard dan update dia punya jawapan tutorial. So senanglah, budak pelajar kan tak boleh datang semak tutorial dengan kita. So kalau ada seorang jawab dan pelajar kita semak dan pelajar lain boleh semak, boleh check. Okay, lebih mudah. Dan lain untuk pembelajaran tidak segerak seperti kita punya PDF nota kuliah, kita punya tutorial, kita punya YouTube, itu semua boleh dijadikan sebagai pembelajaran secara tidak segerak. Okay. So now boleh tak saya nak tutup saya punya Jamboard? Okay. Kita kembali kepada PowerPoint. Okay. So, ini contohlah Google Classroom tadi. Google Classroom ni tadi ada apa? Saya masuk tadi Jamboard sebab nak bagi tahu ada panduan umum amalan
atas talian. So far yang saya tahu Padlet dengan Jamboard sangat-sangat bantu untuk collaborative learning. Tapi pun ada lagi aktif yang lain, boleh kongsi waktu minggu hadapan. Okay. So next, okay, lesson yang kita akan buat adalah lesson plan 5E. Kan banyak, cuma kita nak synchronize, kita buat 5E sebab lesson plan 5E ni sangat kenal dengan PAK 21, pembelajaran abad ke-21 dan sangat terkenal dengan pembelajaran inquiry. So dia ada cycle dia ada engagement, exploration, explanation, extension dan juga evaluation. Okay. So, ini contoh lah. Kalau tulisan kecil tu pun boleh besarkan zoom. Okay. Okay, so untuk engagement, contohnya adalah brainstorming, ask question or access via knowledge, dan contoh yang kita boleh gunakan adalah Padlet, Minimeter. Minimeter pun best. Okay. Tapi Minimeter pun untuk account yang bukan berbeza agak terhad function dia. Best okay. Kemudian untuk explore ni pelajar explore konten kita, boleh research, watch video, read articles, discuss, okay. Dan yang ini tak perlu buat dalam Google Meet, okay, ataupun dalam Teams. Dia boleh buat secara kendiri. Okay. Dan contoh kita boleh bagi Google Search, YouTube, Google Classroom Question dan sebagainya. Okay. So next, explanation. So explanation, kalau nampak di sini ada dua alternatif. Yang pertama session. Synchronization ni adalah seperti apa kita buat sekarang, iaitu guna Google. Okay. Dan video lesson. Video lesson maksudnya yang kita awal semester hari tu kita dah buat banyak video dan kita uploadkan dalam YouTube. So itu video-video tersebut boleh digunakan untuk explanation. Okay. Dan contohnya adalah out, Zoom, okay, Screen, Castify dan sebagainya. Okay. Edpuzzle, Flipgrid, okay. So Flipgrid tu dan Edpuzzle pun sangat menarik. Okay, kot nanti minggu depan ada unit yang boleh share macam mana guna Edpuzzle dengan Flipgrid, sangat dialu-alukan. Okay, yang seterusnya elaborate dan juga evaluate. Okay, so evaluate ni adalah nak make connection. Okay, so ada banyak cara nak connect. So kita boleh gunakan Quizizz ataupun kita punya share doc, Flipgrid, Kahoot dan sebagainya. Contoh-contoh ni nanti bukanlah satu contoh akan diberikan oleh Puan Indrani dan contoh nanti akan diberikan oleh Puan Ainiza. Okey, begitu dengan evaluate penilaian. So penilaian pun ada cara dan banyak digital tools yang boleh digunakan. Okey. Dan saya yakin dah minggu ke-11 ni pensyarah-pensyarah dah tahu dah guna sekurang-kurangnya satu daripada ni. Kalau macam saya banyak guna Google Form dan juga Quizizz. Okay. Sebab Kahoot dia lebih kepada synchronize. Kalau synchronize dia tak dapat sebab pelajar tak nampak soalan. Tapi Quizizz yes. Dia boleh secara synchronize dan juga asynchronized. And Google Form boleh secara asynchronized. Okay. So sebenarnya kalau lesson plan 5E ni yang perlu betul-betul adalah untuk nak buat synchronize Google Meet sebenarnya adalah explanation ataupun explore. Itu sahaja. Okay. Dan ini adalah lesson plan yang tuan-puan akan buat. Puan Hanani, ya, slide ini akan di-share dalam Google Classroom. Semua akan di-share. Okay. So, even sebenarnya bahan-bahan saya dah letak dah. Cuma ni
Yang diedit je yang saya belum letak. Tapi bahan-bahan dah ada dah. Okay. So ini format yang kita akan buat, lecture class, time, topik, learning, outcome. Ini juga Puan Indrani dan juga Puan Ainza akan bentangkan sebentar nanti. Okay. Dan itu sahaja untuk bahagian saya. Saya just cuma nak bagi tahu kita punya cycle. Kita cycle hari ini adalah bangkit thought untuk nak memberi idea, satu contoh tutorial dan satu lagi contoh amali, serta nak bagi tahu macam kita macam menaikkan semangat kita bila Puan Haidah explain tadi pembentangan tadi. Okay, just nak refresh. And then seterusnya minggu depan hari Khamis akan ada bengkelan PDP online daripada pukul 8 pagi sampai ke petang. Setiap unit akan present dan kemudian diikuti ID peringkat unit. Di peringkat unit adalah unit sendiri yang uruskan. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Jom saya nak tengok jam buat apa jadi. Okay, jam tak jadi apa-apa lah. Okay. Macam mana ni Puan Syamila? Kalau tak ada soalan boleh saya serahkan balik kepada Puan Syamila. Boleh. Okey, so, terima kasih Cik Farah. Jika ada sebarang soalan, boleh kumpulkan dulu, nanti di akhir sesi kita boleh tengok baliklah kalau ada soalan-soalan yang muncul di kemudian kan selepas sesi slot yang terlibat. Okey, seterusnya harapnya semua peserta faham dengan jelas tugasan yang perlu disediakan dan saya pun tak sabar nak tunggu pembentangan pada minggu depan. Mungkin ada pelbagai baik yang dikongsi oleh wakil-wakil unit dan hari ini kita sangat berbesar hati kerana kita ada dua penceramah yang akan membentangkan amalan PDP yang telah dilaksanakan dan mungkin telah ditambah baik untuk dikongsi bersama dengan rakan-rakan unit yang lain. Itu slot ketiga kita teruskan lagi dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Indrani anak perempuan untuk berkongsi amalan PDP kelas tutorial. Dipersilakan Puan. Puan Indra tak dengar. Puan Indra on mic dulu. Boleh dengar? Okey, sekarang boleh dengar. Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada moderator pada pagi ini Puan Syamila yang dikasihi semua pensyarah pada pagi ini. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Indrani Gopal, boleh panggil saya Indra. Saya merupakan wakil dari unit Sains Komputer. Okey, saya akan tunjukkan slide saya dulu. So, pada pagi ini saya akan kongsikan dua perkara kepada anda semua. Yang pertama, cara nak menulis lesson plan berdasarkan konsep 5E dan yang saya akan kongsikan mengenai aplikasi Padlet. Okey. Okey, sebelum tu kita lihat apa itu konsep 5E dalam lesson plan. Kalau anda lihat tadi Cik Farah dah terangkan detail konsep 5E, just kita recap sedikit lagi. So 5E ni adalah satu model instructional dalam pembelajaran yang berdasarkan pendekatan konstruktivisme. Kalau anda lihat model instructional ni dia satu kaedah di mana latihan untuk menyusun alat media kandungan untuk bantu pelajar dan pensyarah untuk menyampaikan pengetahuan secara lebih efektif. Kalau anda lihat dalam model ni, dia sebenarnya membantu kita untuk menghasilkan satu pembelajaran yang berkesan, membina pemikiran aras tinggi saja.
Sebenarnya dia senang saja, dia ada 5 kata kerja yang anda perlu tahu. Engage, explore, explain, elaborate dan evaluate. So hari ini saya akan tunjukkan satu sampel lesson plan daripada unit Sains Komputer. Sebelum tu dia recap sedikit online education tools. Sebenarnya kita ada banyak tools yang kita boleh gunakan untuk lesson plan kita. Cuma hari ini untuk lesson plan saya fokuskan medium basement saya adalah Google Classroom dengan aplikasi Padlet dan quizzes. Okey, ini merupakan maklumat kelas saya untuk lesson plan saya yang saya akan terangkan sekejap lagi. Ini merupakan kelas F3, sedia hari Rabu jam 10 pagi. Topik dia internet teknologi di mana saya akan fokuskan pada subtopik the internet address. So kalau ada lesson element kita ada 5E. Okey, E yang pertama kita ada engage. Okey, engage ni sebenarnya kita nak regarding penglibatan. Okey, saya memperuntukkan 10 minit untuk engage. Engage sebenarnya actually set industri kita untuk pembelajaran secara talian. Untuk online kita apa induksi yang kita nak buat. Okey, yang tu E pertama kita engage. Okey, sebenarnya kita buat activity engage ni kita nak pemahaman asas pelajar dan perasaan ingin tahu dengan pelajar berkongsi apa yang mereka tahu tentang subtopik yang mereka akan belajar nanti. Okey, di sini saya fokus kepada dua tools, iaitu main saya adalah Google Classroom. Anda lihat lesson plan saya mainly about Google Classroom, cuma saya akan add on tools yang akan membantu saya dalam menjalankan kelas secara online ini. Okey, untuk engage ni tools yang saya sebutkan tadi. So kalau anda lihat untuk bahagian engage, pensyarah saya akan postkan arahan di Google Classroom. Okey, saya akan meminta pelajar saya untuk login Google Classroom tepat pada jam 10 pagi. Okey, dan mereka akan sebelum tu saya tak akan post lagi apa arahan, just post macam good morning students, how are you today. So kalau anda lihat di slide saya ni pelajar akan balaslah salam saya tu dengan menaik di ruangan komen Google Classroom. Selepas itu pelajar akan membaca arahan satu persatu, klik link Padlet untuk menjawab tugasan yang disediakan. Okey, ini situasi untuk aktiviti engage. So kalau anda lihat di sini untuk bahagian engage ni saya menggunakan aplikasi Padlet. Sebenarnya Padlet ni dia satu wall yang kosong. Kita akan corakkan mengikut kreativiti kita. Kalau kita rasa kita tak kurang kreatif, sebenarnya kita boleh share yang ini kepada pelajar. Pelajar sebenarnya lagi kreatif sebenarnya. Okay, nanti saya akan tunjukkan detail about aplikasi Padlet. Okay, so dalam bahagian engage ni pelajar akan cuba selesaikan tugasan yang diberi dengan berkongsi idea tentang pengetahuan asas mereka lah, apa basic knowledge untuk subtopik tersebut. Okey, dengan memberikan contoh dan penerangan. Kalau anda lihat template Padlet ni, saya ada kongsikan dalam 5 soalan. Okey, contohnya what is an IP address? What is the purpose of an IP address? So pelajar just klik link tu, dia akan isikan apa yang mereka tahu. So yang ni akan berlaku dalam 10 minit. Okey. So untuk E yang seterusnya, explain, sepatutnya kalau anda lihat E yang seterusnya adalah explore. Saya gantikan dulu explain sebab saya sesuaikan dengan subtopik saya. Okay, so saya gunakan explain tapi saya masih menggunakan 5E, cuma saya awalkan bahagian explain ni. So pada peringkat ini dia memerlukan input daripada pensyarah bagi membina pemahaman konsep. Ini melibatkan pemantapan dari segi model energi yang kita gunakan. So pensyarah perlu melibatkan pelajar dalam membuat penerangan dan pembinaan idea. Selanjutnya melalui refleksi apa yang pelajar temui dalam engage tadi. So tadi E pertama kita ada buat aktiviti Padlet. Sebenarnya bila pelajar tengah isi Padlet tu kita boleh monitor Padlet tersebut. Kita boleh lihat apa kesilapan mereka, sejauh mana knowledge mereka untuk subtopik tersebut. Okay, so lepas pelajar isi, okay, mereka akan lihat arahan seterusnya dalam Google Classroom tu, mereka akan klik Google Meet. So, ini masih selepas selesai menjawab dalam Google Meet, selesai menjawab dalam aplikasi Padlet, seterusnya mereka akan berjumpa saya dalam Google Meet
Yang ini saya peruntukkan dalam 15 minit sahaja. Okay, so ini gambaran yang akan berlaku. So saya akan buka Google Slide. Selalunya saya akan sediakan slide yang simple. Okay, apa yang saya nak fokuskan untuk subtopik tersebut lah. So saya akan menerangkan secara ringkas tentang topik internet address berkaitan keyword atau poin yang perlu difokuskan oleh pelajar. So pelajar pun turut akan membuka nota ataupun boleh rujuk nota hard copy yang disediakan. So pelajar akan dengar, akan gariskan keyword. So di sini selalunya saya akan lepas saya betulkan kalau ada apa-apa kesilapan konsep di dalam Padlet tersebut, saya akan minta pelajar untuk menerangkan baliklah dengan memberi satu contoh soalan. Okey. Sebenarnya waktu ni saya akan cuba gunakan semaksimumnya two-way communication di mana pelajar akan berkomunikasi dengan kita. Okey. Dan seterusnya, E yang seterusnya adalah explore. Okey, bahagian ini adalah paling penting, penerokaan. Sebab dia pelajar ni akan mula membina pemahaman konsep dengan mula menjawab soalan yang diutarakan. Okey, so pelajar ni sebenarnya dia dapat membina pemahaman daripada idea yang sedia ada. Okey, dan juga penerangan daripada pensyarah mereka. Contohnya penerangan daripada di bahagian second E tadi. Okey, di sini saya menggunakan tools quizzes. Saya rasa quizzes ni sangat menarik. Akhirnya kita akan guna quizzes ni bahagian yang terakhir. Tapi sebenarnya kita boleh matchkan dengan E yang kita nak gunalah. So dalam quizzes ni saya akan dalam 13 soalan dan ini saya akan peruntukkan sebanyak 15 minit di mana pelajar akan, masa tu saya akan open sampai 15 minit. So mereka akan search, mereka akan cari jawapan. So dekat sini dia akan dapat membina konsep mereka. So baru dia akan klik jawapan tersebut lah. So selepas pelajar selesai, okay, so so anda akan lihatlah, saya akan end dalam 15 minit. Kita boleh lihat ranking pelajar. Yang menarik kat sini, pelajar akan cuba buat yang terbaik lah sebab dia ada ranking. Dan di sini kita boleh lihat setakat sejauh mana understanding mereka dalam subtopik tersebut. Okay. Seterusnya adalah extend ataupun elaborate. Okay, ini bahagian penghuraian di mana kita akan fokus untuk kukuh mendalami, mengembangkan pemahaman tersebut dengan mengaplikasi konsep tersebut lah. Di sini akan, kalau anda lihat quizzes tu, kita akan dapat lihat hasil dia. So kita boleh lihat analisa on the spot. So saya akan tengok di mana bahagian mana yang mereka selalu incorrect, yang selalu berlaku kesilapan. So, ambil soalan dari situ. Jadi saya akan ubah soalan dan saya akan bincangkan dalam Google Classroom. Okay. Semua ni berlaku dalam Google Classroom, cuma saya on tools quizzes tadi dalam 3E yang sebelum tu lah. Okay. Next, bahagian E yang terakhir iaitu evaluate, iaitu yang ni penilaian. Pentaksiran ni boleh melalui pelbagai kaedah dan tugasan. So kita akan lakukan di akhir step ini menyimak perkembangan pemahaman pelajar. Yang ni saya guna formative assessment ke classroom di mana saya akan pick beberapa soalan pasti, saya akan post classroom, minta pelajar siapkan dan saya akan simak dan saya akan komen lah kalau ada berlaku kesilapan ke. Okay, ini contoh yang senario tersebut lah. So kalau anda lihat 5E ni sebenarnya aktiviti yang kita nak susun dalam lesson plan tu dan kita boleh matchkan tools yang sesuai. So kita tak tumpu ke satu tool saja. Contohnya kalau fully 1 hour Google Classroom, fully 1 hour. Bukan macam itu maksudnya. Macam saya guna Google Classroom, cuma saya add on few tools yang boleh membantu saya dalam menjalankan certain E ini. Okay. Okay. Sebelum tu saya akan tunjukkan video macam mana saya apply 5E ini dalam tutorial saya. Okay, so my
So usually saya gunakan GC, saya akan post announcement di sini. So kalau anda lihat kat sini kita ada stream, saya akan post untuk engage kat sini saya akan post lah. Post it to the stream lah for that class. Okay, what they have to do for today. So this is Padlet that I share to the GC. Saya dah kongsikan melalui GC the link. So for 10 minutes, selected the students started to fill up the ruangan for the question lah. So what is an IP address? So based on their knowledge, okay, dia akan isikan. Okey, sebelum saya teruskan, ada apa-apa soalan daripada pihak? Hello? Ya, Madam Ya, Indra. dengar. Ada apa-apa soalan? Ustaz Saidi tak pandai nak tanya tak apa. Kalau Ustaz Aidi tak pandai nak tanya mungkin terus boleh bagi jawapan kalau ada apa-apa nak dikongsi. Okey, saya akan kalau macam tu saya akan kongsikan contoh template untuk lesson plan. Okey, kalau anda lihat di sini. Ini cuma guideline untuk lesson plan untuk tutorial. So macam biasa nama, kelas, masa, learning outcome kita. So ini untuk bahagian engage. Okay, so anda boleh sebenarnya anda boleh kalau 1 jam 60 minit. So anda boleh splitkan masa tersebut. Okay, ini adalah teachers behavior dengan student behavior. Maksudnya kita nak lakukan untuk kelas tersebut. Okay, tools ni cuma saya nak tekankan sebenarnya kita dah banyak guna tools. Cuma kita nak gunakan konsep 5 ini untuk matchkan dengan setiap elemen tersebut. Okay, so untuk engage ni Google Classroom, Padlet. Okay, then untuk explain saya gunakan Google Meet. Okay, dan seterusnya untuk explore saya guna quizzes. Dan E4 extend, yang ini saya gunakan Google Classroom. Yang terakhir adalah evaluate. Okay, so anda boleh rujuk, anda boleh sebelum anda memulakan lesson plan anda boleh lihatlah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak berkongsikan dengan anda sedikit mengenai aplikasi Padlet. Okay, sebab saya tengok di sini penggunaan aplikasi Padlet ni kurang. So bila saya tanya, rakan-rakan ada bagi tahu tak ada, belum pernah cuba, dan satu lagi disebab dia basic template yang diberinya dia adalah 3 sahaja. Sebenarnya dia ada tips untuk tambah Padlet tersebut.
Okay, so ini merupakan akaun Padlet. Kalau anda lihat, saya dah guna Padlet ni untuk 2 sesi. Semua ini merupakan hasil pelajar saya lah. Okay, Padlet ni sebenarnya kita boleh guna dalam semua E kita. Engage, explore, explain, elaborate and evaluate. Dia sangat menarik sebenarnya. Walaupun dia template kosong, kita boleh pelbagaikan aspek penggunaan menggunakan aplikasi Padlet. So kalau anda nak lihat penjelasan untuk ni, memang hari ni saya tak dapat nak bagi, tapi saya ada sediakan video lah. Boleh lihat dalam template lesson plan tu ada video contoh penggunaan contoh create, edit, share Padlet dan juga tulis kongsikan apa yang kita boleh buat sebenarnya menggunakan Padlet ni. Okay. So yang ini semua hasil student saya. Sebenarnya sangat menarik lah. Okay. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Hello? Puan Indra, dengan kes setakat ni belum ada apa-apa lagi. Semua peserta ada nak bahan yang Puan Indra ni share tadi, tapi bahan-bahan tak ada dah dekat dalam GC. So boleh dekat GC amalan lepas tu pergi pada classwork dan scroll dekat bawah cari yang slot. Semua ada dekat situ. Okay, kalau tak ada apa-apa, maybe saya tamatkan dululah pemaparan saya kali ini, hari ini. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan daripada Unit Sains Komputer atas kesudian berkongsi amalan yang telah diamalkan dengan menggunakan 5E lesson plan. So sebenarnya tujuan kita buat 5E lesson ni supaya konten PDP kita tu lebih teratur dan kita memberi ruang kepada pelajar untuk explore dulu. Okay, mungkin kebanyakan sekarang ni termasuk saya, kebanyakan kelas tutorial hampir sepenuhnya menggunakan Google Meet dan semasa Google Meet tu baru buka tools-tools lain. Tapi dengan 5E ni, bukannya tools lain berada di dalam Google Meet, tapi Meet berada di dalam tools yang kita nak guna. Contoh, kita mulakan macam Puan Indrani tadi, dia gunakan Google Classroom. Dan dalam Google Classroom tu baru kita pergi kepada Meet. So macam yang saya amalkan sekarang ni, buka Meet dulu, dalam Meet baru buka GC yang lain-lain. Okay, so pelajar kurang explore, lebih kepada kita yang lain. Okay, terima kasih banyak Puan Indrani. Seterusnya adalah slot yang terakhir. Okay, kita teruskan dengan mempersilakan Puan binti Nuruddin untuk berkongsi amalan PDP bagi kelas Amali Sains. Okay, dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Moderator iaitu Puan Sarmila. Sama-sama. Terima kasih juga kepada penceramah-penceramah yang lain dan juga kepada rakan-rakan yang dikasihi sekalian, rakan peserta dikasihi sekalian. Jadi saya kesinambungan daripada lesson plan 5E itu untuk kelas amali. Saya share dulu screen. Semua jelas ya? Sekejap kita belum nampak lagi. Okey. Okey, screen dah keluar. Okey Kak Ain, maaf Puan Ain. Skrin dah jelas dah. Tak apa, tak jadi masalah. Puan Moderator. Jadi saya mulakan dengan kenalkan diri saya dulu.
Ya, saya Nur Ainiza binti Nuruddin daripada unit fizik. So kita teruskanlah dengan apa yang saya bentangkan dan berkongsi, sebenarnya lebih kepada berkongsi amalan yang dilaksanakan bagi pengajaran amali. Jadi pendahuluan kelas amali ini sebenarnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu satu adalah bersemula atas talian dan satu lagi adalah amali atas talian. Sejak pelajar semua berada di rumah masing-masing, kelas amali yang pertama tu dia jadi ke atas talian. Jadi kedua-duanya adalah jam, sebenarnya dia berselang-seli ya. Minggu ni akan jadi mungkin bersemuka atas talian, minggu depan pula amali atas talian. Jadi untuk kelas amali bersemuka atas talian tu lebih kepada pengiraan dan memplot graf serta perbincangan dan kesimpulan, manakala untuk kelas amali atas talian tu amali dan juga post amali. Baik, tadi kita dah lebih jelas tadi apa yang akan kita gunakan nanti, iaitu lesson 5E yang bermula dengan engage, explore, explain, elaborate dan juga evaluate. Jadi saya pergi satu persatu untuk rancangan pengajaran kelas amali bersemuka atas talian. Laju sangat ke? Boleh ke? Boleh dengar ke? Boleh, jelas. Kita teruskan. Jadi sekarang ni saya boleh, okey. Jadi saya memilih untuk rancangan pengajaran kelas amali bersemuka atas talian. Semua PowerPoint presentation ni dan juga lesson 5 itu saya dah sharekan dalam Google Classroom. Hari ni saya memilih untuk kelas, iaitu kelas yang bertuahnya adalah M7P32, iaitu praktikal kelas ni jika ikutkan 2 jam. Jadi title yang saya pilih adalah elemen 5 minggu sebelum ini, iaitu simple harmonic motion. Jadi dia 2 objektif untuk diselesaikan oleh pelajar. Jadi ini adalah contoh saya punya Google Classroom untuk M7P32. Jadi kita mulakannya dengan engage seperti yang Puan terangkan tadi. Saya memilih untuk mengambil masa selama 10 minit. Ya. Jadi di sini saya akan memberikan motivasi dengan pembukaan adalah melalui WhatsApp group dululah. Ya. Saya akan greet dulu dalam motivasi dalam WhatsApp group. Lepas tu saya akan perkongsian di sini adalah bertanya tentang video sebenarnya. Video yang telah dikongsikan pada minggu sebelum itu. Video pra amali untuk eksperimen 5. Jadi video tersebut sebenarnya ada di link YouTube, iaitu YouTube DC Physics KMPT. Di samping itu link untuk YouTube ni juga saya telah share dalam Google Classroom. Selepas dah engage dengan student dan kau dah makan nasi lemak belum, semua dan sebagainya, kemudian kita pergi kepada peringkat yang seterusnya, iaitu explore. Di sini saya lebih memilih kepada minit sebab masa untuk bersemuka ni 2 jam kan. Jadi 60 minit apa yang dilakukan di sini, saya memilih untuk aplikasi Classroom, di mana di sini pensyarah memberikan tugasan ataupun tugasan untuk pelajar yang seperti sebelum-sebelum ini, walaupun bersemuka yang biasa pun, untuk menyelesaikan lab report. Ya. Lab report, jadi dalam lab report ni sebenarnya mereka juga ada kumpulan yang kecil sebelum ini. Jadi pensyarah akan memberikan data, iaitu raw data kami namakan, ataupun dikenali sebagai data mentah yang diisi di dalam link Google Classroom dan juga dalam WhatsApp.
Jadi pensyarah akan facilitate student untuk complete observation. Dalam ni lebih saya pilih untuk Google Classroom ataupun jika diorang maklumat saya akan berikan dalam WhatsApp group. Okay, selama 60 minit tu mereka akan buat lab report lebih kepada calculation dan juga memplot graf. Ya, di samping tu juga mereka dikehendaki untuk menyelesaikan perbincangan dan juga kesimpulan dalam laporan amali tersebut. Jadi ini adalah contohnya, boleh nampak ke kecil gitu. Dan juga saya untuk saya punya Google Classroom dan juga grup untuk grup WhatsApp. Dalam Google Classroom saya ada semualah yang di-share bersama dalam Google Classroom tu ada manual amali. Jadi mungkin pelajar ada yang tidak bawa balik buku amali. Jadi dah ada dalam ni dalam bentuk flipbook. Kemudian ada juga di situ terus di-sharekan video. Pelajar tercari-cari dalam YouTube. Kemudian itu ada juga pre-lab, ya, pre-lab modul yang disediakan oleh rakan pensyarah unit. Jadi pre-lab modul tu diperlukan oleh pelajar mendapat idea mengenai eksperimen 5 tersebut, calculation table dan juga mid recording. Jadi kita sampai ke explain iaitu 30 minit. Saya pilih 30 minit di sini. Di sini saya pilih untuk apa? Untuk menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi aplikasi Google Meet ni adalah live synchronous session di mana di sini tadi kita dah selesaikan dan turn in lab report tersebut. Jadi saya akan berdiskusi ataupun berbincang relation dan juga plot graph serta unit dan uncertainty dalam laporan amali tersebut. Jadi semasa berlaku Google Meet tersebut, seperti kita sedia maklum, kadang-kadang ada pelajar yang tak dapat nak join Google Meet disebabkan kekurangan data. Jadi saya pun ambil inisiatif untuk merekodkan Google Meet tersebut. Saya gunakan ID MOE. Saya record, jadi dia akan masuk ke dalam Google Drive, Meet recording. Kemudian load, selepas dah habis sesi tersebut, dia akan lambat sikit lah lag untuk data tu keluar ataupun video tu keluar. Jadi saya akan download, kemudian saya akan share video tersebut dalam Google Classroom. Okay, jadi yang seterusnya adalah elaborate pula. Elaborate ni untuk make connection lagi dengan student. Tadi Google Meet tadi saya dah tamatkan Google Meet sesi sebelum ini, yang sebelum ini. Jadi dalam elaborate ni unit guna Google Classroom, guna juga grup WhatsApp dan apa yang saya gunakan di sini adalah share link quizzes untuk pelajar-pelajar menjawab soalan supaya dapat menambahkan pengertian tentang simple harmonic motion. Jadi untuk quizzes ni ada 5 bulan je. Tak adalah banyak ya, sebab nanti kan banyak-banyak pun tadi dia dah buat lab report 60 minit sejam kan. Jadi yang ni kita bagi santai je lah. Hanya simple-simple konsep sahaja. Dan akhir adalah evaluate iaitu 10 minutes. Jadi ni saya berikan assessment. Jadi assessment ni saya untuk find link sahaja yang santai-santai ada YouTube untuk example of simple harmonic motion. Ini kat sini nampak kat sini student ada turn in 11. Sebenarnya dah turn in sebab dia orang mereka
enter in ataupun submit ruangan komen yang for tak sign tu, sebenarnya dia dah masukkan dalam komen. Mungkin saya anggapkan mereka tu kekurangan data lah. Ya. Jadi itu sajalah untuk evaluasi. Jadi di sini saya dah sharekan lah link untuk setiap aplikasi yang saya gunakan, iaitu Amali Bersemuka atas talian. Okey, sampai itu saya ingin juga untuk Amali atas talian. Ya, yang kami ada juga satu minggu yang diselang-selikan Amali Bersemuka dan juga Amali atas talian, iaitu di sini biasanya apa yang kita buat adalah pra-amali, pre-lab, dan satu lagi adalah post. Ini secara general lah. Yang 5E tadi saya gunakan untuk bersemuka saja. Saya secara general sahaja, masih lagi menggunakan aplikasi yang saya sebutkan tadi. Dan akhir sekali, jadi kesimpulan yang boleh didapati untuk Google Meet ni lebihlah saya pada interaksi dua hala. Walaupun sebenarnya dalam WhatsApp pun ada juga interaksi dua hala. Okay. Jadi interaksi pelajar yang kurang data guna WhatsApp. Dan juga Google Classroom tu lebih kepada, jika dalam unit fizik ni, lebih kepada meletakkan atau share untuk nota kuliah, nota tutorial, menu amal tugasan, semua bahan-bahan yang ada daripada unit fizik. Okay. Kita ada juga video daripada YouTube fizik, iaitu DC KMPK. Ya, kenapa? Ada yang tak nampak presentation saya? Setakat ni Puan Hanani je yang tak nampak presentation, yang lain nampak. Upload dalam Google Classroom. Jadi ada apa? Saya pembelajaran dan pengajaran amali atas bersemuka secara atas talian. Alhamdulillah tak ada, jadi mungkin saya boleh later. Boleh ke nak tanya? Boleh Puan boleh. Rohaida, silakan. Just nak tanya dengan, sebab kami ni tak ada amali sains kan, jadi nak tanya secara sains lah, Noainiza lah, terutamanya sebab yang present. Kalau kita tengok bila di luar negara lah, bila mereka praktikan yang online atau remote learning ni untuk pelajar dia, simple experiment, tapi yang ni sekolah rendah. Simple experiment, you coach the student to do it from home. Is it any possibility eksperimen-eksperimen kita yang ada tu yang kita boleh adakan supaya mereka boleh gunakan bahan di rumah tu? Terima kasih. Terima kasih Puan Rohaida, Kak Ida di atas perkongsian tersebut. Jika kan kalau macam simple harmonik masih lagi boleh diaplikasikan daripada rumah. Cumanya pemantauan daripada segi pengambilan data itulah yang perlu lihatlah untuk pelajar-pelajar. Kalau ikutkan boleh menggunakan aplikasi, beberapa jenis aplikasi daripada Android untuk melakukan eksperimen tersebut. Jadi menjawab soalan ke? Terima kasih. Just nak tahu je lah kan. Mungkin level metrik ni mungkin eksperimen dia tahap yang lebih tinggi kan. Yang kalau kita tengok tu yang macam cuba buat sesuai lah, menjadikan benda-benda yang boleh didapati di rumah yang pelajar buat sendiri tu kan. Macam itulah.
je. Terima kasih. Okey, sama. Saya nak tanya Ya. berkenaan dengan penyediaan ni lah, penyediaan lesson plan. Nanti kita akan sediakan, unit akan sediakan lesson plan untuk amali dan juga tutorial ke? Mungkin pertanyaan tu kepada Farahia kot. Terima kasih. Lesson Okay, plan memang mudah dulu. buat tutorial dan amali. Puan cuma perlu pilih salah satu. Boleh pilih sama ada nak buat amali ataupun tutorial jam ataupun tutorial 2 jam. Cuma kita nak macam bagi idea kawan macam mana nak menjalankan PDP supaya bukan 1 jam, kalau PDP kita sejam synchronize. Itu yang kita nak cuba elakkan. Dan lagi satu adalah nak cuba meningkatkan collaborative learning walaupun pelajar tu di rumah. So mungkin kita buat something like take grade ke, pelajar macam upload video and then pelajar lain komen. Dia something like supaya ada interaksi saja antara kita dan pelajar waktu Google Meet ataupun Teams, tapi pelajar dengan pun ada interaksi. Tak kisah lesson plan tu sejam ataupun 2 jam ataupun tutorial. Adakah saya menjawab soalan? Ke tak dengar saya? Dengar, okey. Okey. Terima kasih Farah. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Ain dan juga Cik Farahia. Okey, berkenaan dengan soalan tadi tu, seperti mana Cik Farahia bagi tahu, tapi mungkin unit-unit sains tu mungkin boleh berpakat sama unit. Mungkin kita takut semua buat tutorial pula, tak ada pula contoh untuk amali. Okey, so mungkin bolehlah berbincang supaya kita dapat pelbagaikan. Satu mungkin amali, satu tutorial, mungkin satu lagi yang tutorial 2 jam. Okey. So di ruangan chat sekarang, di ruangan chat Puan Nozila telah kongsikan link untuk borang penilaian. So kita harapkan semua peserta mengisi borang penilaian yang telah dikongsikan di ruangan chat. Dan untuk kehadiran, sekali lagi saya nak kongsikan kehadiran untuk QR code sama ada yang di live YouTube ataupun yang di dalam Google Meet. Okey, saya dah kongsikan, mungkin boleh scan QR code. Saya bagi masa lebih kurang 1 minit lah bagi yang di live YouTube untuk scan QR code bagi kehadiran, dan kita sertakan juga link di situ jika tak ada QR code. So sementara para peserta mengisi link kehadiran, suka saya di sini untuk merumuskan sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Okey, di mana kita bukan sebenarnya totally nak merubah apa yang kita dah buat, cuma kita sama-sama untuk memurnikan lagi supaya kita punya pengajaran atas talian menjadi lebih baik. Di samping kita mengambil kira faktor pelajar, kita lebih fleksibel. Mungkin dengan menggunakan lesson plan 5 ini, kita punya PDP menjadi lebih fleksibel berbandingkan pelajar. Pelajar boleh akses pada bila masa, sebab bila pelajar di rumah memang dia orang akan ada komitmen yang lain. Dan kita pun akan menjadi lebih supportive lah. Dan mungkin bila semua ni berakhir satu hari nanti, kita kembali ke asal, berjumpa di kelas. Mungkin waktu tu kita pula rasa janggal pula nak pergi kelas jumpa pelajar. Mungkin kita kena buat bengkel TOT face to face dalam kelas pula, kan, sebab dah terbiasa online. Okey, rasanya kehadiran semua dah scan. Okey, sebelum kita tutup acara kita, okey, ada satu daripada Encik Muhammad Khairul Azmi. Kita ada banyak lagi model instruction yang lain. Adakah wajib guna 5E? Sebelum kita minta pendapat Cik Farahia dan Puan Rohida,
5E ni adalah salah satu tools yang kita nak guna, tetapi jika ahli kumpulan yang lain ada tools-tools yang lain yang menarik, yang ideal untuk kita apply pun kita alu-alukan juga untuk dikongsi. Okey, cuma kita sepakat bila kita tengok berapa tools yang 5E ni pihak jawatankuasa rasa dia sangat sesuai diaplikasikan dengan keadaan kita sekarang lah. Apa kata saya minta pendapat daripada Cik Farahiah pula. Terima kasih Puan Syamila dan terima kasih juga kepada Encik Khairul Azmi tentang lesson plan. Kami tak mewajibkan guna 5E tapi kami cuba pada lesson plan tu dia ada, bolehlah buat macam mana pun. Yang pentingnya boleh difahami dan ada link-link untuk bahan tersebut. Boleh tengok lesson plan Puan Syamila. Kejap ya, kalau saya buka kejap lesson plan Puan Syamila. Lesson plan Puan Indra. Ya boleh silakan. Saya kena share screen dulu kan? Saya tak share betul? Belum share lagi. Okay. Okay. So, kejap tengah loading. Okay. Okay, ini template dia. Alamak, kenapa dia macam ni? Ada tak lagi satu? Oh, dia tak upload. Okay, kejap saya ambil lagi satu di sini. Yang penting kalau bukan 5E pun, okay, sekejap sorry sebab saya, dia mesti ada, yang paling penting ni mesti ada tools dan juga documentation tersebut. Okay, bahagian tu lah sebab yang tu kita nak, maksudnya bukan sekadar kita cakap tapi memang betul-betul kita cuba untuk apply untuk lesson tersebut. Tapi kalau sangat-sangat digalakkanlah guna 5E supaya macam nanti kalau pensyarah lain nak rujuk senang faham. Kalau macam ada sangat banyak pelbagai jenis lesson plan, takut kawan kita daripada pelbagai unit sukar nak faham. Tapi bergantung juga pada lesson tuan-puan, kalau tak sesuai guna 5E, tak perlu guna 5E, gunalah lesson plan yang lebih sesuai untuk subjek tuan-puan. Ya, Puan Nur Azizah, lesson plan Puan Indra semua dah ada dalam Google Classroom. So far yang saya check, kalau saya boleh buka, semua bahan dah ada dah. Penghantaran lesson plan, lepas tu bahan untuk slot 1, bahan untuk slot 2, slot saya tadi, and then bahan untuk slot 3, bahan untuk slot 4 dan juga panduan. Semua dah ada dah. Okay. Ada soalan lain tak? Okay, kalau tak ada saya serahkan balik pada moderator Puan Samila. Terima kasih.